Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 25 Januari 2022 kita dapat teruskan bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat fiqh daripada kisah Nabi ataupun kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah kita ini kisah yang ke-119. Kisah 119. Kisahnya mengenai orang berihram boleh ke dia mandi membasuh kepala. Makna mandi semua sekali sampai ke kepala di mandi. Itu cerita. An Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Hunain menceritakan, dia ni pembantu Ibnu Abbas. Abdullah bin Hunain berkata, Inna Abdullah bin Abbasin wal Miswar bin Makhramah. Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhuma ikhtalafa bil abwa, berbeza pandangan di tempat dalam perjalanan pergi Mekah, nama tempat Al-Abwa. Faqala Abdullah bin Abbas, yaghsilul muhrimu ra'sahu. Orang berihram boleh mandi, basuh kepala. Wa qala al-Miswaru, la yaghsilul muhrimu ra'sahu. Orang yang ihram tak boleh basuh kepala, tak boleh basuh kepala dia. Khilaf. Ibnu Abbas kata boleh, Miswar kata tak boleh. Habis kita nak pakai yang mana? Ni khilaf ulama besar ni. Fa arsalani Abdullah bin Abbas ila Abi Ayyub Al-Ansari. Ibnu Abbas pun kata, Abdullah bin Hunain mugi jumpa dengan Syekh Abu Ayyub Ansari. Mana Abu Ayyub ni dia panggil sahabat yang senior, sahabat yang lebih tua. Mereka dua ni muda, Ibnu Abbas ni muda kan lagi. Dia kita tanya hak nu lah, hak lebih beromo, orang mana sahabat yang besar juga. Fa Abdullah bin Unais pergi cari Abu Ayyub. Fa wajadtuhu yaghtasilu bainal qarnaini. Aku dapati Abu Ayyub sedang mandi antara tepi perigi telaga. Ada telaga kat situ. Qarna al-bi'r, dekatnya telaga. Dia mandi situ. Wahwa yustaru bi thawbin, dan dia dilindungi dengan kain. Maknanya dia ambil kain ihram, kain apa, digantung, disangkut dekat dengan kawasan dia mandi tu supaya orang ramai tak nampak. Itu beradabnya para sahabat nak jaga aurat supaya orang tak tengok dia. Fasallamtu alaihi, aku bagi salam, Assalamualaikum. Faqala man hadha? Faqala man hadha? Siapa ni? Faqultu ana Abdullah bin Hunain. Ana Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika Abdullah bin Abbas as'aluka.
Saya Abdullah bin Hunain. Saya diutuskan oleh Abdullah bin Abbas untuk bertanya Tuan Syekh Abu Ayyub, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim. Bagaimanakah Nabi membasuh kepala dia ketika dia berihram? Nabi mandi basuh kepala ke tidak? Ini soalan. Fawada'a Abu Ayyub yadahu 'ala thawb. Tengok ni. Abu Ayyub tak jawab, tak cakap banyak. Kemudian Abu Ayyub pun pegang tangan dia ke kain yang dia sangkut tadi, yang dia buat macam tirai tu. Dia tarik, rendahkan dia. Fata'ahu hatta badali ra'su. Dia tarik kain terus sampai nampak kepala dia. Nampak kepala dia. Jadi aku duduk luar kain tu nampak kepala. Tadi kain tu tinggi. Bila nampak kepala, summa qala li insanin yasubbu alaih. Kemudian Abu Ayyub bagi tahu kepada sahabat yang duduk tolong jirus siram atas dia tu. Dia kata, usbuk, jiru air atas kepala aku ni. Siram atas kepala aku air. Fasabba ala ra'sihi. Kemudian pembantu dia pun siramlah atas kepala dia tu air. Thumma harraka ra'sahu biyadai. Kemudian dia gerakkan kepala dia dengan dua tangan dia. Dia ambil tangan dia tu, dia gosok ke depan, ke belakang, gosok ke depan. Fa aqbala bihima wa adbara. Maknanya bukan kata letak gini takut luruh rambut dak. Letak gini, buat gini. Wa qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, hakaza ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikianlah aku tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi aku tengok Nabi waktu ihram, Nabi mandi dia gosok kepala dia. Hadzal hadis rawahul jamaah illa Tirmizi. Mana riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain ashabus sunan kecuali Tirmizi. Jelaslah kepada kita hadis itu sahih. Apa dia kisah ini? Dilalatul hadis, hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini tunjuk kepada jawazul ightisal lil muhrim. Orang yang pakai ihram, kita kena ingatlah orang pakai ihram ni dia punya larangan ihram ada 13. Di antara ihramnya tak boleh pakai wangian, tak boleh cabuk rambut, cabuk bulu. Jadi kalau kita mandi macam mana? Nak gosok tak gosok, nanti cabuk. Itu soalan. Maka hadis ini menunjukkan harus bagi orang yang pakai ihram itu mandi dan gosok dia punya kepala. Boleh, dibenarkan. Boleh mandi dan boleh gosok. Kita kata alhamdulillah. Boleh mandi dan boleh gosok. Dua-dua sekali boleh. Baik. 10 tajuk yang dibincangkan macam biasalah. 10 tajuk dibincangkan dalam kisah ini. Yang pertama kita nak kenal Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Hunain Al-Hashimi Maula Al-Abbas. Abdullah bin Hunain ini hamba yang dimerdekakan oleh Abbas. Kemudian dia bantu pula Ibnu Abbas. Ada orang kata Maula Ali, ada kata Maula Ali. Dia meriwayat daripada Sayyidina Ali, daripada Ibnu Abbas, daripada Abi Ayyub, dari Ibnu Umar, Miswar dan lain-lain. Warawa anhu, dan meriwayat daripadanya pula anak dia sendiri Ibrahim, Muhammad ibnul Munkadir, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dan lain-lain lagi. Zakarhu Ibn Hibban fi Istiqat wa qala al-Ijli madaniyun tabi'iyun thiqatun. Tinggi darjat dia. Ulama tabi'in maknanya dia jumpa dengan sahabat Madani, duduk di Madinah, dan seorang yang thiqah. Mata fi wilayati Yazid bin Abdul Malik kama zakarhu Ibnu Hibban. Jadi dia mati pada zaman pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Baik para pelajar sekalian, sekarang ini kita berpindah kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ni banyak kali dah kita dengar cerita dia, cuma kita lalu je lah. Abdullah bin Abbas
anak bapa saudara Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia sempat bersama dengan Nabi sallallahu bersahabat dengan Nabi lebih kurang 30 bulan. Dan kebanyakan ilmunya dia ambil daripada sahabat lain, daripada Umar, Ali, Muaz, Abdurrahman bin Auf, Abu Zar, Ubay, Zaid bin Thabit dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum. Wa rawa anhu, daripada dia pula Abdullah bin Umar, Miswar bin Makhramah, Sa'labah ibnul Hakam al-Laythi, dan ramai lagi lah ulama-ulama sahabat dan juga di kalangan tabi'in. Kemudian mari pula siapa dia? Al-Miswar ibnu Makhramah. Al-Miswar bin Makhramah Az-Zuhri. Al-Miswar bin Makhramah Az-Zuhri, mak dia Asy-Syifa binti Auf. Mak dia Asy-Syifa binti Auf, adik-beradik Abdurrahman bin Auf. Jadi Miswar ni anak saudara kepada Abdurrahman bin Auf. Dia dilahirkan di Mekah selepas hijrah 2 tahun. Maknanya tahun Nabi kita berhijrah, 2 tahun lepas tu dia lahirkan di Mekah. Wa qudima bihi al-Madinah. Dibawa ke Madinah pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-8 lepas pembukaan kota Mekah dah, mana akhir dah. Mati pada tahun 64 Hijrah. Dia terkena tembakan menjanik. Menjanik ni macam apa dia panggil ni, pelontar peluru ni, batu. Sedang dia solat di Hijr Ismail. Selepas daripada tu 5 hari dia pun mati. Miswar ni kana di antara sahabat yang banyak mulazamah, mana banyak berguru dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Banyak berguru dengan Umar, dan dia seorang yang punya kelebihan min ahlil fadli wad din, orang yang hebat, orang yang berpegang dengan agama. Dan dia meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada pakcik dia Abdurrahman bin Auf, daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Ibnu Abbas dan lain-lain. Baik, yang menjadi pemutus daripada kisah, daripada cerita ini siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Apa nama dia? Khalid bin Zaid bin Kulayb. Khalid bin Zaid bin Kulayb min Bani Najjar min Al-Khazraj. Dan dialah yang memberi letak Nabi SAW di rumah dia ketika Nabi sampai ke Madinah hijrah. Kita dah cerita dahulu sekali, tapi nak cerita pula hari ni. Waktu Nabi sampai dengan kenderaan, dengan unta dia, orang lain sibuk salam dengan Nabi. Abu Ayyub mungkin dia dah salam selesai, dia tarik unta Nabi balik ke rumah dia. Rumah dia dekat ya. Kalau kita pergi masjid sekarang, rumah Abu Ayyub tu depan tu ya. Kalau tuan-tuan pergi duduk berziarah makam Nabi SAW, depan kubah hijau itulah sekitar rumah Abu Ayyub. Mana dia tarik unta Nabi pergi tak rumah dia. Bila selesai daripada Nabi bersalam, Nabi tanya, mana aku punya barang? Unta? Orang kata, ya Rasulullah, Abu Ayyub tarik balik rumah dia. Maka ketika itu Nabi kata, al-mar'u ma'arahlihi. Seorang itu kena ikut kenderaan dia. Dia tak boleh pergi duduk tempat lain, kena ikut barang-barang dia. Jadi sesalah daripada Nabi nak pilih tempat, Abu Ayyub telah selesaikan masalah. Jadi Nabi duduk di rumah dia. Panjanglah cerita, nak duduk tingkat atas, tingkat bawah kan. Kita dah cerita dah dulu. Tuan-tuan tengok dalam series yang lepas. Dia sempat menghadiri semua peperangan yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuhibbul jihad, seorang yang suka dengan jihad. Dan dia tak ada peperangan Nabi kecuali dia ikut sekali. Muawiyah lantik dia. Istakmala Muawiyah. Lantik anak dia Yazid tu mengetuai tentera, tapi anak dia masih muda. Summa ja'ala yatalahhaf wa yaqul, kemudian dia kata, apa ni aku ni? Kan?
dia latih anak dia, tapi Abu Ayub ada sekali. Dia macam mustasya lah dia ni. Gitulah. Kemudian Abu Ayub sakit. Waktu dia pergi dalam peperangan tu, Abu Ayub ni sakit. Fa'atahu Yazid mari ziarah dia. Dia pun tanya, "Ma hajatuka ya Syekh?" Tuan Syekh, Abu Ayub nak apa? Qala na'am, aku ada permintaan. Iza ana mittu farkabbi. Kalau aku mati, naklah kamu bawa mayat aku ni pergi hatta bayyigh. Hatta bayyigh bi fi ardil adu. Membawa aku ni pergi ke bumi musuh. Mana pergi tempat yang paling dalam ke bumi musuh tu. Bawa ke sana. Fa illam tajid masagan fadfani. Mana kalau tak boleh pergi dah, ke bumi aku kat situlah. Ke bumi kan aku di situ. Sesalah masalah. Nak pergi macam mana? Bahaya. Jadi dia mati pada tahun 52 ketika tentera Islam mengepung kota Konstantin ataupun Istanbul sekarang ni, Konstantinopel. Dan kubur dia pun dikebumikan di dekat dengan kota Konstantin. Sekarang ni pun masih ada di sana. Waktu ana pergi melawat Istanbul, Turki dulu, memanglah kita pergi ziarah Abu Ayub ni, kubur di ada masjid je lah. Biasalah. Orang buat masjid dekat kubur tu dah jadi satu fenomena lah atas dunia ni. Jadi kita, tapi masjid sini kubur Abu Ayub belakangnya. Sempatlah kita tengok. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi kepada isu yang kelima. Para jemaah sekalian, bila seorang itu berniat ihram, labbaika umratan, ataupun dia berniat ihram haji, labbaika hajjan, niat umrah ke niat haji, maka haram ke atasnya 13 perkara. Ingat, bagi jemaah yang dah pergi umrah, bagi jemaah yang pergi haji, kita ada daurah kan, ada kursus haji perdana lah, kursus haji macam-macam. Maka kursus haji itu, di antara ilmu yang diajar kepada kita, larangan ihram. 13 perkara. Tak boleh potong kuku, tak boleh cabut rambut, tak boleh pakai, laki-laki tak boleh pakai yang bercantum, berjahit, tak boleh wangi. Ada lagi lah, tak boleh sentuh isteri. 13 perkara semua. Larangan. Maka ada lagi yang diharuskan. Jadi disitulah timbulnya khilaf. Ibnu Abbas kata boleh mandi. Miswar kata tak boleh. Tak boleh. Miswar dengan, kenapa kalau kita biasa dengar Ibnu Abbas ni seorang yang hebat, orang yang orang panggil, yalah, seorang tokoh ulama yang begitu besar. Kenapa Miswar berani berbeza? Dengar ni tuan-tuan. Dia kata Miswar dengan Ibnu Abbas ni taqarubul sin, umurnya dekat. Maknanya orang panggil kalau beza apa mungkin setahun dua gitu ya. Tidak kata perbezaan. Ibnu Abbas ni tua, Miswar ni muda, nak lawan lah. Ini dia panggil dalam bahasa kita kat sebaya. Umurnya dekat-dekat ni sebaya, dekat-dekat ya dua tu. Jadi bila dia umur tu dekat, jadi pandangan pun bolehlah kita nak berbeza sikit-sikit kan dalam masalah itu. Di umur dia pun dekat, dan waktu mereka berhijrah juga dekat. Ibnu Abbas hijrah masa pembukaan kota Mekah. Miswar lepas pada buka kota Mekah. Maknanya di sekitar tu, haula. Maknanya kadar persahabatan mereka dengan Nabi pun hampir sama. Setiap mereka juga orang yang semangat untuk menimba ilmu, semangat belaka. Jadi masing-masing mengeluarkan pandangan lah. Baik, timbul soalan, kenapa Ibnu Abbas memilih Abu Ayub sebagai pemutus kata dalam masalah yang mereka khilaf ini? Kenapa? Menarik juga ni. Kata di penganalisa,
Abdullah bin Abbas menghantar Abdullah bin Hunain supaya bertanya Abu Ayyub. Kenapa tanya Abu Ayyub? Yang pertama, Abu Ayyub akbar minhuma sinnan. Lebih tua dari sudut umur. Maknanya bila orang umur ni tua ni, lainlah sikit penghormatan kita. Ilmu pun mungkin lebih luas. Sebab dia belajar daripada Nabi, tengok ni. Abu Ayyub tak pernah tinggal mana-mana peperangan, dia hadir. Abu Ayyub yang menerima kedatangan Nabi SAW ke Madinah, dia bawa ke rumah dia. Dia bawa ke rumah dia. Tuan-tuan boleh baca dalam buku Madinah Munawwarah yang saya usahakan. Buku tu ada cerita Abu Ayyub di situ. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub. Yang kedua, Abu Ayyub salah seorang daripada ulama juga di kalangan sahabat dan periwayat hadis. Sudah tentu banyak ilmu dia, kita kena rujuk. Yang ketiga, sebab yang ketiga, Abu Ayyub ada dalam rombongan haji itu. Jadi senang. Nak ditanya orang lain mungkin tak ada. Tanya Abu Ayyub, dia ada sekali. Dia pun orang berilmu, orang yang hebat. Dan ada juga analisa kata kebetulan khaimah Ibn Abbas dengan Miswar ni dekat dengan khaimah Abu Ayyub. Wallahu a'lam. Itu dia panggil analisa lah, analisa kan, analisa. Bagus juga lah analisa ni. Baik, isu yang ke-8, Abu Ayyub radhiyallahu anhu yustaru. Memang yustaru dibuat tutup. Ditudung dengan kain yang dipasang yang disangkut dekat dengan perigi telaga tempat dia mandi. Maka ini kata di para ulama menunjukkan bahawa seorang sahabat yang sangat menjaga muru'ah, jaga maruah. Kan dalam hadis Nabi kata, ihfaz auratak illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jaga auratmu. Jaga kamu punya aurat, jangan duduk dedah aurat sana sini. Kecuali kepada isteri. Isteri tak ada aurat. Boleh je tengok mu aku. Kalau tidak macam mana pula kan? Dia nama dia pun isteri. Hak istimewa dua orang ni tidak ada pantangan. Cuma adalah kata petua-petua tu tak boleh tengok di tempat-tempat yang khas. Yang pentingnya tidak haram. Boleh tengok. Jadi di sini kita kena belajar para jemaah sekalian tentang ilmu menjaga aurat. Ilmu jaga aurat. Tengok sahabat ni tutup dengan kain. Masyarakat hari ni mana ada nak pakai seluar pendek, basuh kereta depan rumah. Basuh kat maghrib, orang lain berduyun-duyun berjalan nak pergi masjid, dia kena basuh kereta dengan seluar pendek. Kita kata itu dia panggil maruah. Al-muru'ah, maruah tu kena jaga. Jadi alhamdulillah, ini adab yang ditunjuk oleh para sahabat kepada kita supaya kita masing-masing menjaga maruah, jaga larangan, jangan kita buat perkara-perkara yang merusakkan kedudukan kita. Jadi sahabat-sahabat ni, dia sahabat. Kalau dia buat benda pelik, orang akan ikut. Sahabat buat, masalah. Kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa tak apa pakai telanjang. Ingatkan cerita Nabi Musa dituduh oleh Bani Israel tu. Kata Musa ni apalah. Orang lain mandi dekat-dekat telanjang main-main. Musa tak, dia pergi sembunyi, dia mandi. Dia Nabi, dia jaga maruah dia. Ada orang buat tuduhan kata Musa ni sakit uluran kok, batu besar ni malu nak. Satu hari Allah nak dedahkan cerita Musa, maka Nabi Musa mandi, dia ambil kain letak atas batu. Sudah dia mandi, dia pun nak pergi, nak ambil kain dia tu, batu bergerak. Piu, lari. Musa kejar. Saubi hajaru, keliling kampung. Geng-geng yang duk tuduh Nabi Musa tengok, tak ada apa-apa, Musa okey je. Hilanglah satu fitnah. Yang penting bagi kitanya, syariat Musa tak ada masalah. Itu yang dikatakan para Nabi, agama satu, tauhid, tapi syariat berbeza. Syariat Musa boleh mandi telanjang, tapi syariat kita kena ada muru'ah, ada maruah, kena jaga diri, kan? Tak boleh main-main. Baiklah. Kita pergi kepada isu yang ke-9.
Abu Ayyub radhiyallahu anhu ketika mendengar soalan, bila tanya, man, siapa awak? Siapa kamu? Maka ketika itu Abdullah bin Hunain kata, Abdullah bin Hunain, saya diutuskan oleh Ibnu Abbas untuk mari bertanya Tuan Syekh Abu Ayyub tentang hukum ni. Abu Ayyub tak nak cakap, tak kata, boleh je, la ba'sa bihi, tak jadi masalah, mandilah. Tak. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala kena pada tempat. Bahasa budak-budak sekarang dia panggil on time, kan? On time. Dia kata apa tadi? Maknanya dia sampai tu nak tanya tentang hukum mandi, sedangkan Abu Ayyub sedang mandi. Jadi senang jawapan dia. Jawapan dia tak payah guna mulut. Dia sela ataupun rendahkan kain yang langsir tempat tutup dia tu, dia rendahkan, dia jenguk kepala dia, basuh kepala aku. Jadi sahabat dia pun basuh, dia pun gosok kepala dia, depan ke belakang, belakang ke depan. Maknanya gosok, tapi jangan gitulah, tak boleh lah macam nak cabut rambut gitu. Yang penting kita gosok biar air itu masuk dalam sampai ke kepala. Itu sunnahnya. Gosok pelan-pelan kata orang. Jadi begitu boleh. Maka dalam perkara ini bagi ana lah sangat besar pengajaran kepada kita, para guru, para murabbi, para pendidik, kalau kita beri jawapan dengan perbuatan, lebih kesan. Tengok, aku buat ni. Dia sedang pakai ihram tu, waktu dia buat tu. Jadi orang tengok, boleh je, ni sahabat ni buat, tak ada masalah apa-apa. Jadi orang panggil jawapan dengan perbuatan, lebih memberi kesan. Maka dalam sudut pendidikan, kita guru, ustaz, kena tunjuk model kepada pelajar-pelajar kita, murid-murid kita. Suruh pelajar solat, semua pelajar solat berjamaah. Pelajar pergi surau, kita start kereta balik. Sorry lagi ambil anak. Tak boleh lah macam tu. Tidak orang panggil tidak amali. Ataupun suruh pelajar, semua solat sunat, dia duduk buat sini. Lah. Tengok. Maknanya dari sudut ilmu psikologi, ilmu pendidikan, jawapan dengan amali lebih mantap daripada jawapan dengan mulut. Dia boleh jawab, ya, boleh. Satu. Isu yang kedua, al-harakah khafifah. Mana gerakan yang sedikit, gosok kepala kita sedikit itu tidak menjadi kesalahan. Baik. Kalau gugur rambut, gugur tak apa tuan-tuan. Yang tak boleh mencabut. Kalau anak kerusu umrah ke kerusu haji, anak akan ulang kalimah di antara salah satu daripada larangan ihram, mencabut bulu atau rambut. Mencabut, menghilangkan. Itu yang tak boleh. Kita suruh pelajar ikut kata. Sebab kalau kita gosok, adakah makna cabut? Tak cabut. Macam kita basuh muka. Ada bulu mata kat sini, saya cabut ke tak? Tak. Dia gugur sendiri, kena tangan kita. Itu tidak dilarang, tak kena bayar dam. Sama juga bila kita gosok kepala dan kebetulannya ada rambut yang memang rambut yang dah gugur, lekat di tangan, la haraja, la ba'sa, tidak menjadi kesalahan. Tuan-tuan janganlah was-was sangat. Yang jadi masalahnya, ada jemaah saya ni, cerita lama lah ni, kuat dia was-was bila dia mandi dalam tub di hotel di Mekah tu, dia tutup air, tutup lubang tu, dia ambil semua rambut, letak atas tisu, dibawa. Ustaz, saya nak tanya hukum. Apa ni? Ni rambut ni, saya mandi tadi ada rambut kat sini. Berapa? Kata ada 5-6 helai. Kata sudah lawak. Selai saya unta. Unta Ustaz. Unta. Kenapa? Jadi jadi jemaah saya ni, dia tahu kita bergurau. Kalau tanya soalan yang simple, jawab unta tu, itu bukan hukum lah tu, itu orang panggil gimmick gurauan je lah. Jadi kita kata para jemaah sekalian, itulah yang disebut oleh para ulama, maknanya gerak, tapi jangan garu dengan kuku gini, itu macam cabut. Maknanya yang tak bolehnya
mencabut. Okey, kalau kita gosok kepala, basuh muka, cabut. Contohnya kita sersema, kan? Sudah keluar bulu hidung. Awak cabut ke dia? Lah, dia gugur. Lah aja. Tak payah bayar. Tak kena bayar dam. Yang tak bolehnya, kerak cabut macam kita duduk melombong dekat traffic light tu. Itu tak boleh. Kena ingat dia. Itu yang tidak boleh. Baiklah, saya nak ringkas je di sini. Yang terakhir, Abdullah bin Hunain apabila selesai bertanya Abu Ayyub, dia balik bagi tahu kepada Syekh dia Ibnu Abbas, Syekh, ra'yuka, pandangan tuan sama dengan pandangan Abu Ayyub. Boleh, bukan sekat boleh, dia lakonkan, dia buat depan saya. Dia tunjuk, dia basuh kepala. Dia mantap dia punya jawapan, masya-Allah. Miswar, sahabat, adakah berkerah lengan? Tidak. Itu pandangan Abu Ayyub, aku nak pandangan Abu Hurairah contoh. La. Miswar langsung akur menerima pandangan Abu Ayyub dan mengeluarkan satu kata-kata keramat. Dia kata apa? La umarika abadan ya Ibn Abbas. Lepas pada ni aku tak akan berlawan lagi denganmu. Maknanya dia akur, dia mengakui ilmu Ibn Abbas lebih mantap. Ilmu Ibnu Abbas, mana dia kata lepas pada ni aku tak berlawan Ibn Abbas. Ibn Abbas kata boleh, tak boleh. Aku tak akan lawan lagi. Jadi kita sepatut macam tu juga, kan? Jadi sepatutnya kita bila kita dapat maklumat pandangan kita salah, pandangan kita tidak tepat, bila orang tegur, terima kasihlah. Alhamdulillah, jazakallahu khaira, jazakumullahu khaira, barakallahu fiik. Sepatutnya begitu. Jadi sahabat-sahabat ni oleh kerana mereka menuntut kebenaran, mencari hak, bukan mencari follower, bukan mencari pengikut. Bila salah orang tegur, tarik balik. Zaman kita ini lain macam. Bila orang tegur, bukannya nak minta maaf, bukannya terima kasih, keluar video baru pula menjawab balik kekeliruan kepada menjawab balik tuduhan. Jawab apa? Orang Arab kata zadatin ballah, tanah menjadi selut. Sepatutnya awak mengaku je, senang. Ni tak keluar video lain pula menunjukkan bahawa kita tu kerah kepala, tak mahu terima. Secara peribadilah, ini pandangan peribadi saya, setakat anak duduk belajar di negeri Arab, dan ramai yang kita jumpa syekh-syekh, bila kita nyatakan pendapat dia kurang tepat, gosok dia, barakallahu fiik, fatahallahu alaik ya waladi, Allah Ta'ala buka, beri ilmu padamu, hai anakku, Allah Ta'ala berkat. Pernah saya hadir satu seminar besar lah, peringkat di negara kita. Seorang pembentang salah, memang salah lah dia punya maklumat. Kita pun kemukakanlah pandangan yang betul, buka tunjuk kitab ke apa. Saya tak dengar sepatah terima kasih, terima kasih, wala syukran, wala jazakallah khairan. Saya kata berbezanya budaya aku duduk negeri Arab nampak kasar, tapi syekh kita dia mudah menerima kalau kita ada hujah. Tapi orang kita, masyarakat kita lain macam. Jadi kita alhamdulillah para pelajar sekalian, marilah kita belajar. Kalau orang tegur, kita rujuk balik, kita muhasabah balik, murajaah balik. Hukum yang kita sebut tadi mungkin salah. Sebab itulah ramai di kalangan ulama besar, ra'i sawab yahtamilul khata'. Pandangan aku ni boleh betul, tapi ada kemungkinan salah. Aku rasa betul, tapi mungkin salah. Wa ra'yu ghairi, pandangan orang lain boleh jadi salah, mungkin salah, tapi boleh jadi betul. Jadi kalau kita letak di situ, barulah kita akan berlapang dada, kita akan duduk dalam suasana yang baik, kita akan mencari apa yang benar, apa yang boleh menyatukan kita, bukan boleh memecahkan kita. Jadi kita carilah kesatuan ummah, jangan pecahkan ummah. Saya belajar ilmu ni bila ana balik ke Malaysia. Saya tengok Malaysia berkelahi kuat sampai hari ni pun tak habis-habis lagi. Makin panas bila mari Facebook ni pula, macam-macam
Macam-macam grup keluar, nah. Orang kamu terang, kamu serang, kami terang. Kamu tanya, kami jawab, macam-macam dia. Dia kalaulah kita, maka keluarlah buku ringkas ni, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Tuan-tuan ambil buku ni, Rahmat dalam Perbezaan. InsyaAllah ada manfaatnya sebab kita nak sebut di sini beberapa sebab kenapa ulama berbeza pandangan. Tengok tadi, Miswar dengan Ibn Abbas, sahabat berbeza. Tapi adakah mereka berkelahi? La, mereka tak berkelahi. Sebab apa mereka berkelahi? Sebab mereka mencari kebenaran. Tengok, yuriduna bi'ilmihim al-haqiqah. Mereka mencari dengan ilmu tu, nak mencari hakikat yang benar, yang boleh mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Amma asbahul ulama, orang yang nak jadi ulama-ulama jadian. Cakap sikit ulama, inilah ulama kita, membela ulama. Ulama apa? Cakap adi palsu, cakap cerita pelik, khurafat, ajar kepada orang, maka ketika itu akan timbul, mereka tak akan mengaku salah. Mempertahankan, kata orang kerah lengan lah. Menegak benar basah lah. Tegaklah apa saja pun, yang penting follower jangan lari. Itu je. Jadi, sebab tu para ulama mengatakan, iza qara'ta faqammish wa iza katafta fafattish. Bila kamu baca, kamu dengarlah. Buka telinga. Tapi bila kita nak menulis, kita nak sampaikan, kita nak cerita kepada orang, fattish. Tengok dulu apa yang betul. Sekarang ni anda tengok di antara salah satu daripada punca kerusakan yang berlaku hari ni, iaitu ni pengomen peringkat antarabangsa ni. Komen je kerja dia. Pengomen ni dia tengok tajuk je. Tengok tajuk, zop, pukul selalu. Kalau baca habis sampai bawah, lain pula rasanya. Kalau kita tengok pula di sebalik ucapan orang tu, kita begini dua ya. Ucapan orang itu sama ada dia tersasul, ataupun dia salah maklumat, ataupun reporter yang salah lapor. Banyak juga jadi macam tu. Tapi malangnya, kita ambil bulat-bulat apabila isu yang dia bangkit yang kita tak setuju, ataupun orang yang bercakap itu orang yang kita benci dengan dia. Kata orang mengantuk di sorong bantal, musuh kita dapat poin untuk kita pulah tengkok dia, untuk kita hentam dia, maka itulah peluang yang besar yang terjadi. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita kembali kepada akhlak al-ulama. Dalam perbezaan mereka berbeza, tapi dalam perbezaan itu ada rahmat. Tengok ni. Dalam kitab ni kata apa? Apabila kita ketepikan hal keduniaan, min alamati ulama'il akhirah. Ni penutup kitab ni menarik tuan-tuan. Saya baca. Di antara ciri-ciri ulama akhirat, mana ulama yang bekerja untuk mencari akhirat. Bukan nak cari follower, bukan nak cari pembeli, bukan nak cari pengikut-pengikut yang setia. Beli air tawar kita ke apa benda, tak ada. Dia kata di antara tanda ulama akhirat, az-zuhdu fil hadis wal kalam. Mereka tak banyak bercakap, kecuali menyatakan yang benar, Wa amma talibu ad-dunya. Adapun penuntut dunia, ciri-ciri mereka at-takalub ala zuhur. Mereka nak cari glamour, nak dapat pujian, nak dapat pengikut ramai, sehinggalah kata-kata dia tu macam wahyu. Apa dia kata tu betul belaka. Basuh air kaki pun boleh, nak basuh apa pun boleh. Nak tanya dalil tak boleh, sebab kalau tanya dalil nanti dicop macam-macam. Ini apa main dalil-dalil? Percaya je kepada tuan syekh kita ni. Percaya je pada tuan syekh ni. Dalil-dalil ni apa benda ni? Ini kerja ulama belaka. Maka marilah kita bersama dalam mencari yang benar, talibul haq wa talibul akhirah, mencari dalil untuk diikut. Dan kalau ada perbezaan, kita berbeza dengan cara yang baik, dan mencari kesatuan, bukan mencari perbalahan, mencari wahdatul ummah. Kata di syekh kita, dia kata ummatan wahidah. Ummatan wahidah, mana kita umat yang satu. Semua kita beriman kepada Allah, semua kita berasul ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita nak kepada sunnah.
Tapi dalam pelaksanaan bila berbeza, habis out lalu dia punya kata-kata. Mari kita belajar akhlak dengan para sahabat, lebih sudah pasti akhlak Nabi yang pertama, kemudian akhlak yang diturut oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita selamat. Takat itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang. Cerita lain pula dalam bab haji. Masih lagi siri kita ni dalam bab haji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.